سبحانك اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب علينا إنك وهداية للنساء لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا كرنا ونحن الملائكة المقربين مخلصين وافتح علينا بعتك وعلينا بسرعتك رب اشرح لنا سرنا ولا تمن سالك قال الشيخ نصر تعالى نفعنا به في الدار sekarang. Dan keluar dengan kata daripada najasah yang suci seperti mani. Ini keluar daripada hukum wajib istinja. Keluar daripada hukum wajib istinja. Keluar daripada hukum wajib istinja. Ya, kita tengok sebelah atas sikit. Pada katanya adapun istinja itu wajib. Istinja yang wajib tu daripada tiap-tiap najasah. Daripada tiap-tiap najasah. Benda najis. Maknanya kalau keluar daripada mana-mana satu daripada dua jalan itu benda suci, tak wajib istinja. Yang basah, maknanya kalau kering, walaupun najis, tak wajib juga. Apa dia lagi? Yang keluar daripada salah satu daripada kubul dan dubur. Lepas tu ada tinggal satu lagi tu dia kena ain. Adapun istinja itu wajib daripada tiap-tiap najasah, ain najasah. Ain yang najasah, yang basah. Maknanya kalau yang keluar tu bukan ain benda seperti angin, walaupun membatalkan wuduk, sebab bukan ain ke, maka tak wajib istinja juga. Sebab tu keluar angin tu walaupun dia tu tilik bak wuduk tu membatalkan wuduk lah, tetapi bukan ain benda, maka tak wajib. Lepas tu dia katanya tiap-tiap yang najasah, mana kalau suci tak wajib istinja. Yang basah maknanya kalau kering tak wajib juga walaupun najis. Tengok. Dia katanya dan keluar daripada wajib istinja. Keluar daripada wajib istinja, keluar dengan kata daripada najasah, dengan kata yang tadi. Dengan kata daripada najasah. Kata tadilah, kata pada kata adapun istinja itu wajib daripada tiap-tiap najasah yang basah. Situ. Dan keluar dengan kata daripada najasah yang suci. Benda yang suci. Seperti mani. Mani itu suci. Sebab tu kalau tak istinja pun, maknanya kalau tak basuh pun, kalau tak sapu dengan umpam batu pun tak mengapa, sebab benda tu benda suci. Kalau nak biarkan gitu pun boleh. Tapi nak solat tu lah kena sembahyang. Kena sembahyang. Kena mandi. Dan dengan basah, jadi maknanya dia kait dulu tu najasah yang basah.
Jadi sani sekali lagi apa dia? Yang suci. Seperti mandi. Lepas tu lain lagi lah. Yang keluar yang suci tu seperti keluar daripadanya biji-biji yang dimakan keluar dengan kering, tidak berubah, maka itu pun suci juga. Sebab biji yang itu biji buah yang dimakan tu sekiranya kalau kita tanam tu tumbuh. Kita tanam, kita kambus dalam tanah, dia tumbuh. Maka biji itu adalah suci. Lepas tu dia keluar tu kering. Maka tak wajib istinja juga. Tengok. Dan dengan basah, jadi keluar dengan kata basah. Dan dengan basah ni keluar daripada hukum wajib istinja dengan kata basah itu yang kering. Jadi maknanya yang keluar tu ialah kering. Seperti, misal, seperti tahi semelit. Yang tiada basah. Tahi semelit, dia jadi semelit. Lepas tu keras lah. Keras lagi pulanya kering, tidak ada basah. Maka tak payah qada hajat. Tak payah istinja. Dia tidak menajiskan sebab keluar dia, sebab dia tak basah, lagi pulanya keras, tidak basah, maka dia tidak menajiskan tempat jalan keluar dia. Sebab tu tak wajib basah, tak wajib istinja. Dan yang suci yang kering, dan yang suci yang kering, benar suci tapi kering seperti biji tadi. Dia buat misalnya seperti batu, dia ada telan batu. Lepas tu keluarlah batu, tapi kalau keluar basah, kena basuh juga sebab menajiskan. Tapi kalau keluar dengan keadaan kering, maka tak wajib istinja. Dia misalnya seperti batu, dia ada telan batu, keluarlah batu tu, dan kayu, dan ulat, ulat dalam perut. Ulat ni kalau orang petani panggil cacing. Dan ulat. Ni kita tak ada cakap pasal batal wuduk ni. Kita tak ada cakap pasal batal wuduk. Kalau batal wuduk semata-mata keluar suci najis, batal wuduk. Kita tak ada cakap pasal batal wuduk ni. Kita cakap pasal wajib istinja ke tidak. Jangan keliru dengan masalah batal wuduk. Maka tiada wajib istinja daripadanya, daripada yang kering tadi. Yang kering, yang keluar yang kering tu tak wajib kita istinja. Tak wajib tu tak, tetapi sunat jua. Sunat tu sunat lah, tapi kalau tilik pada wajib tu tidak wajib. Supaya jadi sunat tu supaya keluar daripada khilaf. Khilaf ulama supaya keluar daripada khilaf. Ulama yang mewajibkan dia kan istinja. Jadi jadi maknanya apabila yang keluar tadi tu apa dia? Yang kering tak wajib istinja, tak wajib istinja. Jadi dalam mazhab kita ni benda yang keluar tu walaupun panggil kata tahi sekalipun, tapi dia kering, dia keras, dia kering, maka tak wajib istinja. Walaupun panggilan kata tahi sekalipun. Sebab tu dia kata bagi yang kedua bawah tu, dan dengan basah maknanya yang kering seperti tahi semelit, yang tiada basah tu, maka tak wajib istinja. Maknanya basuh dengan air pun tak wajib, sapu dengan batu pun tak wajib. Sebab dia tidak menajiskan tempat keluar dia. Dan yang suci yang kering, benda suci itu seperti batu tu suci kan. Kayu tu suci lah. Lepas tu keluar dengan keadaan
kering. Ulat pun, diri ulat tu masuk dalam binatang yang hidup, suci lah. Tapi dia tu kena kering lah. Kalau keluar basah tu menajiskan. Maka dalam mazhab kitanya tak wajib. Tak wajib istinja. Tidak wajib istinja, tetapi dalam mazhab kitanya tidak wajib istinja. Tetapi hukumnya sunat kita istinja. Sebab disunatkan tu sebab untuk nak keluar, untuk nak lepas daripada khilaf. Nak keluar supaya keluar dan supaya lepas kita daripada khilaf ulama yang mewajibkan dia. Jadi keluar kita daripada khilaf ulama yang mewajib, maknanya kalau kita istinja juga walaupun dalam mazhab kita tak wajib. Walaupun mazhab kita tidak wajib, tapi ada setengah ulama dalam mazhab lain tu mewajibkan istinja semata-mata. Apabila mewajibkan istinja dalam mazhab dia, maka kita meraihkan mazhab dia juga untuk nak nak bagi lepas kita daripada ulama, semua ulama kata kita dah lepas daripada tuntutan wajib. Jadi maknanya walaupun dalam mazhab kita ni tak wajib, tapi kita buat juga. Apabila kita buat juga tu, jadi semua ulama katanya kita suci. Jadi maknanya kalau kita mengikut mazhab kita saja, kalau suci lah mazhab kita tu, maknanya tak payah basuh lah, tak payah istinja lah. Tapi dalam mazhab lain kata kau tak lepas lagi, nak solat tak boleh. Jadi kalau kita istinja, maknanya semua pun dalam mazhab Syafi'i itu dah memang tak wajib dah. Mazhab lain pun kita dah basuh juga. Maka semua ulama katanya lepas semua kita. Kita nak je gitulah, sebab tu disunatkan kita meraihkan khilaf. Dan ketahui olehmu asal istinja itu dengan suatu yang menyucikan najis. Ni. Kita nak istinja nak guna apa? Kita nak istinja nak guna apa? Katanya asal istinja itu, bahwasanya asal istinja, asal pada bab istinja ni, kita istinja dengan suatu yang suci. Dengan suatu yang menyucikan najis. Mana kita istinja dengan suatu benda yang boleh menyucikan najis. Nak istinja, kalau orang tanya nak istinja dengan apa? Dengan benda yang boleh menyucikan najis. Jawabnya begitulah. Nak istinja dengan apa? Belum pada nak jawab kata air ke batu ke. Kita jawab katanya, kalau orang tanya nak istinja tu istinja dengan apa? Maka kita jawab katanya istinja tu asalnya gunalah apa-apa yang boleh menyucikan najis. Menyuci ni maksudnya menyuci pada syarak lah. Kalau tidak pun air kelapa boleh menyuci tak pada lurah. Habis bersih kan. Kalau kira buat bersih tu bersih lah. Tapi najis hukmi masih ada. Maknanya tak menyuci lagi. Tengok. Suatu yang menyucikan najis. Mana suatu perkara, suatu benda yang boleh menyucikan najis. Sama ada dengan air atau dengan batu. Sama saja, sama ya. Kita guna air, artinya kita gunakan batu. Maknanya air, tapi dikandaki air sini air mutlak. Dikandaki air di sini air mutlak. Maklum dah begitu, tak payah cerita dah. Kata air ni apa? Air mutlak ke? Memang apabila nak menyuci mesti kena air mutlak. Kalau air tidak mutlak maka tak boleh nak buat menyuci. Air mutlak tu apa dia? Air mutlak air yang suci serta menyucikan. Maka ada sama ada dengan air mutlak. Maknanya kalau air kelapa misalnya tak boleh, bukan dia benda yang boleh menyucikan najis. Menyuci pada syarak ni dah. Walaupun pada lurah tu, pada bahasa kita panggil dah suci kan.
panggil suci. Tapi pada syarak tak itu lagi. Maknanya kalau kita basuh dengan air kelapa tu, maknanya najis hukmi tu masih ada. Najis hukum tu ada. Kita kena lalu dengan air mutlak sekali. Kalau basuh dengan air kelapa tu, basuh-basuh sehingga habis air dia tu, kita lalu dengan air kelapa, air mutlak sekali, suci lah. Atau dengan batu. Jadi maknanya diberi pilih. Nak istinja dengan air pun boleh sebab air tu boleh menyucikan najis. Nak istinja dengan batu pun boleh juga. Itu diberi pilih. Jadi maknanya diberi pilih kita guna air, artinya guna batu. Tetapi yang afdal itu sungguh pun katanya guna air saja pun boleh, guna batu saja pun boleh. Tetapi yang afdal, ingat kalau sebut kata afdal maknanya yang terlebih banyak pahala. Kita buat begini dapat pahala lebih banyak. Itu maksud kata afdal. Tetapi yang afdal itu bahawa dihimpunkan kedua-duanya. Mana dihimpunkan kedua, mana dengan air dengan batu kita gunakan kedua. Batu pun kita guna, air pun kita guna. Itu yang afdal. Tapi nak simpan mana-mana satu, nak guna air saja tak guna batu, nak guna batu tak guna air pun boleh. Tapi yang afdalnya ambil kedua-dua. Gunakan kedua-dua. Maknanya kita dengan air pun kita guna, batu pun kita guna. Tapi kalau nak guna kedua tu caranya begini. Kalau nak guna kedua-dua, nak ambil keduanya, caranya begini. Didahulukan dengan batu. Sebab kalau guna air dah habis. Dah habis benda tu. Maka macam mana nak guna batu pula? Sebab tu didahulukan batu. Jadi maknanya kita sapukan dengan batu dulu. Supaya hilang ain najis. Supaya ain najis tu habis. Kemudian dengan air. Kemudian lepas pada kita sapuh dengan batu, diikuti pula dengan air mutlak. Supaya jangan banyak berlumur tangan dengan najis. Sebab supaya jangan banyak berlumur tangan, kena kat tangan tu najis. Jadi maknanya kalau kita sapu dengan batu, air najis tu dah habis. Air najis tu dah habis. Hanya tinggal ada asar dia, kesan dia saja. Maka jadi apabila kita dah sapu dengan batu, air najis dah habis dengan sebab kita sapu dengan batu, maka apabila kita ikuti dengan air tu, jadi air tu tak banyak kita guna lah. Lepas tu air mutanajis bekas basuh kena tangan pun tak banyak sangat. Jadi maknanya kalau kita guna dengan batu dulu, kemudian diikuti dengan air, maknanya lebih jimatlah air tu. Lebih jimatlah air tu. Dan jika ia berkandak iktisar, mana nak mesakatkan, nak guna mana-mana satu. Kalau nak ambil mana satu, saya nak guna satu saja, maka nak tanya afdal air ke afdal batu. Maka jika ia seorang berkandak nak iktisar, mesakatkan, maka dengan air itu afdal. Jadi kalau kita nak ambil mana-mana satu, nak ambil batu saja ke, nak ambil air sajanya, soalnya mana yang afdal? Nak antara guna air saja ke, guna air batu saja? Mana yang afdal? Maka jawabnya guna, apa dia? Guna air saja itulah. Kalau nak guna satu saja, afdalnya air lah. Kalau nak ambil satu saja, maka afdalnya kita ambil air lah. Kalau air itu ada. Dan kata setengah ulama makruh istinja dengan air. Kata setengah ulama kita istinja dengan air tu, apa kita panggil apa istinja dengan air? Basuhlah. Kata setengah ulama makruh istinja dengan air.
Jadi maknanya di dia ni kena ada guna batu juga. Jadi guna air saja tu makruh. Maknanya basuh dengan air saja tu makruh. Tak dapat tidak kena ada guna batu juga. Kalau ikut dia kat bilik air tu kena ada batu juga. Makruh guna air saja tu makruh. Tapi kataan dia ni dan kata setengah ulama makruh istinja dengan air, kata itu mardud, ditalakkan. Kata ini mardud ditalakkan. Tak terima. Maknanya bukan muktamad, bukan ditolakkan, orang tak terima. Kata ini, pendapat ini tak diterimakan, tak diakui. Seperti barang yang disebut pada sahihaini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Begitulah. Jadi apabila kita nak istinja tu diberi pilih. Diberi pilih untuk nak mengistinja tu dengan guna air dan atanya guna batu. Ambillah mana-mana satu. Tapi kalau nak ipun kedua tu lebih afdal. Kemudian bermula qadar yang wajib pada istinja itu. Ni kalau kita nak istinja dengan air, setakat mana kita nak basuh? Bermula qadar wajib pada istinja. Memakai ia akan air. Memakai mana gunakan air. Memakai ia akan air. Yang ni gunakan air. Qadar kira-kira ghalib atas zon. Hilang najasahnya. Jadi maknanya kita guna air, kita kena gosok lama mana, kena guna air banyak mana. Dia katanya kita guna air ni sekadar ni. Sekadar mana? Sekira-kira ghalib, rasa berat pada sekaan kita, najasah tu, najis tu dah hilang. Kalau kencing, sekali kena air pun dah habis lah. Dan sekali kena air dah habis lah. Lepas tu kalau yang ajak besar, kita rasa berat kepada bahawasanya dah habis. Najis yang lekat kat situ tu, dah habis. Dah hilang. Maka, boleh dah tu. Dah. Walaupun tak yakin sekalipun, tapi berat kepada dah hilang, dah habis. Boleh dah. Dan alamatnya, alamat hilang najis, rasa gasap. Rasa kita terasa di tangan kita tu, tempat kita gosok. Dengan tangan kita, tempat kita gosok, tempat keluar tu lah. Dia rasa gasap, tak baca licin, gitu. Maknanya dah habis. Pada anggota yang dibasuh. Rasa gasap pada anggota dibasuh. Itu alamat katanya ain najis tu dah habis. Maka boleh tu kalau kita nak berhenti tu dah boleh lah. Dan memandalah dengan ghalib zannya juga. Memanda dengan ghalib, dengan kuat zan, dengan berat oleh zannya yang hilang najasah tu cukup lah. Tak gosok-gosok tengok, tak sampai begitulah. Kita rasa ambil lah. Sekiranya dah licin najis tu dah habis. Berasa pekat-pekat, licin-licin. Kalau najis ada lagi, kalau taib masih ada lagi kan. Rasa licin-licin, pekat-pekat tu masih ada lagi, mana tak suci lagi. Kalau kita berasa gasap dah tangan, maknanya licinan tu najis tu dah habis, maknanya suci. Tak payah kita tengok, tak payah itu, kira katanya berat pada sengkaan kita, ain najis tu dah habis. Suci dah lah. Maknanya tak kena sampai kepada yakin. Itu kalau kita istinja dengan batu. Kalau kita istinja dengan air. Habis itu kalau kita istinja dengan batu, katanya dan disyaratkan pada batu itu
Kalau nak guna batu, disyaratkan pada batu itu batu yang suci. Nak batu yang suci. Maknanya jangan kita guna batu yang kena najis. Dia batu ni tak ada yang najis. Kalau itu pun kena najis. Maknanya batu yang kena najis tak boleh kita nak guna buat istinja. Dah. Artinya batu kena najis sebab kita dah guna istinja pada dulu. Dah. Batu ni kita dah guna, pagi itu semalam kita dah guna untuk buat istinja. Lepas tu batu tu tak dibasuh. Maka batu tu kena najis. Maka itu tak boleh kita nak istinja. Artinya ikutlah jalan mana sekalipun kalau batu tu kena najis, tak boleh kita nak guna istinja. Atau barang yang pada makna batu. Batu artinya benda lain pun tak apa juga yang ada pada makna batu. Tanah ke masalah. Kalau keras, tanah yang kering yang keras, berarti atau barang yang pada makna batu. Benda lain lagi yang pada makna batu, mana ada serupa dengan batu. Tengok apa dia, tengok lagi ke datang. Jadi maknanya masalah sapuh ni bukan dengan batu, tapi ghalibnya yang senang nak carinya batu lah. Sebab kat Tanah Arak tu banyak batu. Kat kita ni kalau kat kawasan biasa ni susah juga nak dapatkan batu. Tapi kat Tanah Arak tu senang nak dapat batu. Sebab tu selalu nak istinja dengan batu, tapi tak mesti batu. Tapi sifat dia tu macam batu. Kayu pun boleh. Simen pun, simen tu masuk dalam batu dah. Kertas pun boleh. Kertas surat khabar tu, tapi syarat dia ada lah. Kertas kawasan, kita kepalkan, jadi nak macam batu, itu pun boleh. Apa-apa saja, kain pun boleh. Jadi maknanya tak mesti batu lah. Batu atau benda yang ada yang sama dengan batu. Tapi bukan sama tu pada keras berat. Bukan begitu. Dia sama di sini. Daripada tiap-tiap yang jamid. Ni. Benda ni boleh kita, benda-benda yang begini tu boleh kita nak istinja semua. Benda yang jamid, yang ni yang keras. Benda tu benda keras. Jangan lembut macam air. Jangan begitu. Keras ni maknanya jangan basah lah. Jangan lembut, jangan basah. Yang ni keras. Lagi suci, diri dia tu suci, tak ada kena najis. Artinya maknanya lagi suci, maknanya bukan najis, bukan mutanajis. Kalau benda tu najis atau benda mutanajis tak boleh, walaupun dia keras. Lagi gasap. Gasap tu maknanya tidak macam ni. Kalau ni ni tak gasap. Dia tak makan, dia tak lekat najis. Licin ni. Dia tak macam botol macam ni. Dia kayu pun, batu pun. Macam batu yang licin, macam batu permata tu. Licin. Maka itu tak boleh juga. Batu pun kalau tak gasap pun tak boleh juga. Yang gasap yang dapat menanggali akan najasah. Mana boleh membuangkan najis. Dia kalau licin macam botol seni tu, dia tak boleh nak tarikkan najis. Tak boleh nak menanggalkan najis. Tak boleh nak menanggal kalau tak ada ia tu macam ni tadi.
yang dapat menanggal, itu cuma yang dapat menanggal akan najasah, tu dia nak jadi gasak tu. Kalau kita kata licin macam botol, macam botol ni, itu tak boleh, sebab dia licin. Dia kena ada gasak-gasak dia. Kalau batu sendiri pun kalau tak gasak tu, tak boleh juga. Lagi tiada ia dihormati pada syarak. Lagi tiada dihormati pada syarak. Benda tu tidak dihormati pada syarak. Maknanya tidak dihormati pada syarak ni, benda ni pada syarak benda ni bukan benda yang dihormati. Tidak dihormati pada syarak maknanya benda ni tilik pada syarak bukan benda yang dihormati. Tu. Jadi maknanya apa-apa benda saja yang masuk di bawah makna ini bolehlah. Kita tak payah fikir ke batu ke benda apa ke. Katanya kalau batu pun batulah, kalau kayu pun kayulah. Kalau apa lagi pun katalah. Sekiranya yang nak benda apa? Benda tu benda suci. Benda tu benda suci. Lepas tu benda tu benda suci, lagi pulanya keras. Keras tu maknanya bukan basah, jamit yang keras. Kalau lembut macam kain, kalau kain tu kata lembut, tapi dia bukan basah. Sebab tu kain tu masuklah jamit. Sebab dimaksud dia terjemuh katanya, maknanya satunya benda ni kita nak buat istinja tu, satunya nak suci, yang keduanya jamit. Jamit ni maknanya yang keras, bukan keras, bukan keras. Keras tu maknanya tak basah, tak basah. Kalau kain itu dah jamit dah tu. Kain lembut dia tu. Bukan maksudnya begitu. Kain itu masuk dalam benda jamit, masuk dalam keras dah tu. Sebab maksud keras ni maknanya tak basah. Tak basah. Sebab masuk dalam jamit tu kalau kain mandi tuala ke masalah, tak dah ya tu. Masuk dalam benda jamit dah tu. Lagi suci. Dia tu suci. Lagi gasak. Gasak seakat mana? Sekiranya boleh menanggalkan najasah. Lagi pulanya tiada dihormati. Jangan yang benda yang dihormat tak boleh kita nak buat sapu najis. Begitu. Maka apa-apa benda saja yang masuk dalam dhabit ini, maka boleh kita guna buat istinja. Sebab tu kalau kita katanya suat khabar, maka kalau kita ambil tu, kita kepalkan jadi bulat, maka boleh dah tu. Sebab kalau kita katanya dia jadi gasak kan, kalau kita kepal tu, dia seketul tu, maka boleh lah. Tengok. Seperti dia kata lagi tiada dihormati pada syarak seperti kulit yang sudah disamuk. Kulit, walaupun kulit tu kulit bangkai najis pada asal, tetapi kita dah samuk, dia dah jadi suci. Apabila dah jadi suci, maka kulit yang sudah disamuk dah jadi suci, kita guna buat pakaian. Maka dihormati pada syarak, maka tak boleh kita nak buat istinja dengan dia. Seperti roti kering ke masalah, ataunya nasi yang kering. Nasi tu kalau jemur panas tu jadi kering, keras. Maka kalau kira tu gasak tak dia? Gasak. Tapi makanan, sebut kata makanan tu benda yang dihormati pada syarak. Tak boleh kita nak guna buat istinja. Dan rumput pun masuk dalam benda yang dihormati juga. Sebab makanan binatang.
makan lembu kambing, dan tembikar. Bukan tembikar buah dia. Bukan tembikar buah yang merah-merah tu, bukan. Tembikar ni maknanya jenis-jenis ni. Alat-alat yang daripada tanah seperti tepayan, pasu, tu panggil kata tembikar. Jenis-jenis tepayan, jenis pasu, maknanya benda yang dibuat daripada tanah, apa tu dia bakar. Jadi tepayan kan. Tu jenis-jenis tu panggil tembikar. Bukan tembikar buah yang merah, isi merah tu, bukan dah. Sebab tu maknanya dia nak itu tak boleh tu, sebab tu bata jokong yang merah-merah tu, ya itu tak boleh juga sebab masuk dalam tembikar. Maka pasu tepayan pun tak boleh juga. Sebab itu benda yang dihormati. Kita nak guna kan. Tengok kembali kepada hadis dalil, dan kerana bahawa Nabi SAW ada ia istinja dengan batu. Nabi pun ada istinja dengan batu. Ni dalil katanya batu boleh digunakan untuk menyucikan najis qadah hajat. Istinja dengan batu Nabi ada buat sendiri. Ini dalil kata boleh. Kerana bahawa Nabi SAW ada ia istinja dengan batu. Dia sendiri dia ada buat batu dan menyuruh akan sahabatnya istinja dengan dia. Jadi di sini dia sebut dua perkara. Satunya Nabi sendiri ada buat. Lepas tu pulanya Nabi ada suruh sahabat istinja dengan batu. Makna suruh ni maknanya menyuruh ni bukan menyuruh sebagai suruh wajib. Maknanya tunjuk jalan. Kalau kau tak nak istinja dengan air, kau istinjalah dengan batu. Tunjuk ajarnya begitu. Dia panggil menyuruh irsyad. Jadi itu sini dia kenapa dia sebut dua perkara sini. Satunya dia cerita kata Nabi sendiri ada istinja dengan batu. Yang keduanya Nabi ada suruh sahabat istinja dengan dia dengan batu. Maka sebut dua perkara ni sebabnya begini. Kalau dia kata kerana Nabi ada istinja dengan batu, kita boleh istinja dengan batu tak? Boleh jadi tak boleh. Sebab benda hak Nabi buat tu boleh jadi benda yang khususi bagi Nabi. Maka lalu tu nak bagi kita supaya kita tak faham katanya Nabi istinja dengan batu tu benda khususi untuk dia saja. Lalu tu dia datang katanya Nabi ada suruh sahabat istinja dengan batu. Ini menunjuk katanya menyuruh Nabi akan sahabat mengistinja dengan batu, menunjuk kata ini bukan khususi. Bukan khususiah bagi Nabi. Maknanya istinja dengan batu boleh digunakan oleh semua orang. Bukan ketentuan dengan Nabi saja. Begitu kan? Sebab tu didatangkan dengan dua perkara. Lepas tu sebut batu tu sebab batu mudah nak dapat. Senang nak dapat. Tapi tak mestilah batu. Lepas tu katanya Nabi suruh akan sahabat istinja dengan batu. Maka suruh di sini bukan paksa kena buat. Bukan katanya kalau tak istinja dengan batu tak boleh lah. Bukan begitu. Maknanya menyuruh irsyad. Dia panggil amru irsyad. Tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Begitu. Seperti panggil amru irsyad. Seperti wa fisaluhu fi amaini. Wa fisaluhu fi amaini. Anak tu apabila sampai umur 2 tahun maka diberhentikan bagi susu kat dia. Itu tunjuk irsyad. Idza tabayatum fa ashhidu. Apabila berjual beli kamu fa ashhidu, maka bagi ada saksi. Di situ apabila kita berjual beli, disuruhkan kita
kena ada saksi yang menyaksikan di atas jual beli kita. Maka disuruh ada saksi itu sebagai suruh tunjuk jalan. Kalau tak buat pun tak mengapa. Dengan mana kalau susu tu, kalau dia umur anak dah 2 tahun lebih, kalau nak bagi minum susu kat dada lagi, bagilah, tak ada masalah. Tetapi eloknya 2 tahun, berhentilah. Itu panggil amru irsyad, tunjuk jalan saja. Dia tak, maknanya suruh irsyad ni tak jadi kad wajib. Maka dikias, maknanya di dalam hadis ni sebut yang istinja dengan batu. Nabi pun suruh sahabat istinja dengan batu. Maka benda lain daripada batu macam mana? Maka dikias, mana dikira sama, dikira sama dengan batu, barang yang pada makna batu, barang yang ada pada makna batu, barang yang ada sifat-sifat yang tadi. Apa dia? Yang jamid, dan yang jamid yang dapat menanggali najasah, yang suci, yang kering, katalah. Tengok. Maka dikias dengan batu barang pada makna batu. Benda-benda lain lagi yang ada pada makna batu, yang ada sifat tadi. Sifat apa? Ada jamid, ada sifat gasap, boleh menanggali najasah. Lagi pulanya tiada dihormati pada syarak. Maka benda tu pada makna batu semua. Apa-apa benda saja, berat ringan ke, keras macam batu ke, artinya lembut, itu apanya tak keras mati kain. Katalah. Tengok dia katanya, dan keluar dengan kata jamid yang cair. Ni. Sebab tu makna tadi tu jamid tu makna tak cair. Dan keluar dengan kata jamid yang cair, yang lain daripada air. Benda cair yang lain daripada air, minyak ke, air jus, air kelapa ke, tak boleh nak istinja. Dan dengan kata dengan suci najis, benda najis dan yang mutanajis seperti tai yang kering yang keras, tai lembu yang kering yang keras, tak boleh nak guna buat istinja. Dan yang suci yang kena najis seperti batu yang kena najis, batu yang kena najis itu pun tak boleh kita nak guna. Dan dengan gasap yang lainnya lain pada yang gasap seperti buluh, bukan bulat, seperti buluh. Buluh ni kulit dia tu licin kan. Kulit dia tu licin. Seperti buluh yang licin, itu tak boleh. Macam botol, macam plastik yang biru tadi, itu licin. Seperti benda-benda ni tu, dia gini tu licin. Dia tak menanggalkan. Tak gasak. Seperti buluh yang licin, dan dengan yang muhtaram, segala makanan, seperti katanya nasi kering ke masalan, walaupun dia kering, tapi nasi kalau yang basah ni memanglah basah, tak boleh dibasah. Lepas tu kalau dia kering pun tak boleh juga, sebab dia tu makanan, benda yang dihormat pada syarak. Dan tulang pun tak boleh juga, walaupun tulang yang suci sekalipun tak boleh juga, sebab ini muhtaram pada syarak, sebab tulang ni dijadikan makanan bagi jin. Maka tiada memadai istinja dengan suatu lain daripadanya. Maka tiada memadai istinja dengan suatu lain daripada yang tersebut. Maknanya yang tak cukup syarat tadi, tak boleh kita nak istinja. Lagi berdosa dengan dia. Dengan istinja pada yang muhtaram. Lagi maknanya tak suci pula, lagi pulanya berdosa. Seperti dia istinja dengan roti yang kering, maka
bukan sekadar tak suci istinja dia, berdosa pula. Sebab kalau guna benda yang lain tu sekadar tak suci saja, tapi kalau guna benda yang muhtaram pada syarak, benda yang dihormati pada syarak, bukan sekadar tak suci najis, bahkan berdosa pula. Gitulah. Maka dengan sebab apabila dia sebut benda yang dihormati pada syarak tu, maka sini dia akan cerita pula apa benda yang dihormati pada syarak. Benda ni pada syarak masuk dalam benda yang dihormati, tak boleh kita mengenakan najis, tak boleh kita menghinakan dia dengan secara mengenakan najis, maka dia akan cerita. Maka sebab itulah tak boleh kita guna pada bab istinja. Katanya maka yang muhtaram di beberapa perkara, ni dia nak sebut benda yang muhtaram yang tak boleh kita nak guna buat istinja. Maka untuk hari ni kita sakat dulu. Maka yang muhtaram di beberapa perkara. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan qulubana. Waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma fasnahu. فردد علينا وافتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bah nak tanya sikit bah. Kertas tisu yang sekarang ni dia kesat. Jadi kita gumpal-gumpal macam macam batu tu kita gunakan, boleh bah ya? Kertas tisu. Boleh. Tapi kena kemas. Sebab takut dia kalau tak kemas tu dia lekat kat najis. Dia sebab dia lembut kan. Dia lembut tu kalau kita kepal tak kemas tu, apabila kita tarik tu takut dia lekat najis. Takut dia tu terkoyak. Oh, dia terkoyak bah ya. Tapi kalau dia tak putus boleh. Kita kepal bulat, macam kita buat 3 kepal lah, mana kita kepal keras macam batu, kita gunakan untuk istinja. Maknanya boleh bah ya benda tu. Tapi kena jaga takut koyak tu lah. InsyaAllah. Sebab kertas tisu sekarang ni dia buat keras untuk tisu toilet tu, memang keras. Kalau pergi ke Eropah tu ada air tak ada kan? Tak ada bah, tak ada. Memang pakai kertas ni. Pun tak ada. Guna yang tu lah kepal. Baba nak tanya juga. Kita memang kena kepal buat bulat ya Baba. Kalau kita buat macam banyak-banyak lapis tu kan, tak payah kepal. Tak boleh. Kena kepal bulat-bulat. Dia tak mesti bulat. Kita ambil banyak tebal-tebal kan. Boleh ya Baba? Bagi dia kemas, lepas tu tak kena tangan kita. Kita buat tebal-tebal. Banyak lapis lah. Kalau 4 segi pun. Okay, terima kasih Baba. Assalamualaikum. Okay, terima kasih bah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.